Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada siri perkongsian kali ini. Isu perkongsian kali ini bertumpu kepada satu persoalan amat penting. Dalam keadaan kecemasan dan libatkan nyawa seseorang, adakah seseorang atau syarikat harus kira untung atau selamatkan nyawa dulu? Contohnya, seorang yang sedang lemas, kita patut kira dulukah masa dan wang yang kita hilang kerana nak selamatkan mangsa? Tapi inilah hakikat yang berlaku terhadap sebuah syarikat ubat gergasi dunia. Pada awal Februari tahun lepas, iaitu 2021, di mana ketika itu banyak syarikat berlumba nak jual produk dos suntikan masing-masing. Sebuah syarikat yang namanya sering menjadi zikir ketika ini bagi ahli-ahli politik tertentu, sama ada di Malaysia maupun dunia, mereka tarik balik permohonan untuk guna dos suntikan mereka di mana? Di India. Kenapa ya? Sebelum itu mereka yang mohon, kemudian mereka tarik balik. India kan ramai, senang-senang saja buat untung. Kita lihat ada 3 perkara utama yang disebutkan oleh artikel CNBC ini. Tapi saya fikir ada satu lagi perkara penting yang tidak disebut di sini. Kita baca sampai ke akhir artikel ini, baru kita dapat gambaran sebenar. Jom kita lihat. Baik, organisasi berkaitan drug, ubat-ubatan di India yang bertanggungjawab meluluskan sesuatu drug untuk digunakan di India, mereka telah menolak permintaan syarikat gergasi farmaceutical ini. Apa yang syarikat farmaceutical ini minta? Ini sangat menarik. Mereka mohon agar mereka tak perlu buat ujian ataupun uji kaji tempatan, iaitu di India. Maksudnya guna rakyat India untuk buat uji kaji percubaan tersebut, di mana tujuannya untuk lihat keselamatan dos suntikan dan aspek imuniti badan. Artikel ini juga ada sebut pegawai kesihatan India. Mereka nak lihat dalam konteks orang India yang genetik mereka tidak sama dengan orang Barat. Suatu permintaan yang adil dan munasabah. Nampaknya syarikat farmaceutical gergasi ini, mereka tidak berminat nak tengok isu keselamatan terhadap rakyat India. Mereka sanggup hilang pasaran yang besar dan berpotensi beri keuntungan yang tinggi. Ataupun mereka bimbang rahsia mereka bocor. Mungkin produk mereka tidak sesuai untuk orang India. Jika buat juga uji kaji dan hasilnya lain, maka mereka bukan hanya berpotensi hilang pasaran di India, malah dunia keseluruhannya. Ini andaian saya. Justru, apa respon Menteri Kesihatan India bila ditanya kenapa India tak beli dos-dos suntikan daripada syarikat gergasi ini? Ini respon Menteri Kesihatan India pada Februari 2022, bulan lepas. Kenapa dos suntikan 2 syarikat gergasi tidak wujud ataupun tidak dibenarkan di India? Ini bermakna jika terdapat sebarang kesan sampingan atau jika seseorang meninggal dunia selepas mengambil dos suntikan, maka syarikat tidak akan bertanggungjawab dan tidak boleh didakwa di bawah undang-undang India. Perjanjian ini jelas berat sebelah kan? Adakah perjanjian sama berlaku di Malaysia? Seterusnya disebut di situ, ini beri masalah kepada India. Menteri Kesihatan India berkata bahawa nampaknya tidak bijak bagi kerajaan India untuk menerima tuntutan mereka, syarikat gergasi ini, dan sebaliknya meneruskan dengan ubat-ubatan mereka sendiri. Justru, apa hasilnya? Jom kita lihat. Ini data terbaru, terkini tentang jumlah kematian dan tentang bilangan kes wabak, di mana India mencatat jumlah yang jauh lebih kecil berbanding Malaysia. Tidakkah menteri kita harus tegas macam Menteri Kesihatan India demi menjaga nyawa dan kesejahteraan rakyat Malaysia? Wallahu alam. Sampai di sini perkongsian kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi